Ha, tak kaki berguling-guling, itu umur dia. That is natural. That is okay. Tapi kalau umur 6 tahun masih lagi macam tu, tak faham rules, tak faham boundaries, apa yang boleh, apa yang tak boleh, tantrum every time, then something is wrong somewhere. You have to handle. Okay, maksudnya ada sesuatu. Sepatutnya 6 tahun, dia adalah persediaan kepada nak masuk fasa 7-8 tahun ni, fasa yang anak-anak yang dah pergi kepada right brain, brain kanan. Sorry, left brain, brain kiri. Brain kiri maksudnya anak yang dah mula ada structure dalam kehidupan, dah mula organize, dah mula tersusun kehidupannya. Sebab itulah darjah 1 lah baru ada kena susun jadual lah, apalah dan sebagainya. Masa tadika tu 4 hingga 6 tahun tu, itu adalah fasa paling kritikal pertumbuhan otak kiri. Itulah right brain. Otak kanan, right brain. Allah Akbar. Right brain and left brain kan? Okay. Right brain adalah 4 ke 6 tahun. Okay. Right brain 4 ke 6 tahun. So right brain ni, otak kanan ni adalah otak kreatif. Sebab itulah tadika tu aktivitinya begitu. Sebab itulah pasti aktivitinya begitu. Main, art, music, itu adalah waktunya. Itu adalah dia punya, kita kata, the nature. Itu dia punya sifat dia waktu tu. Otak paling aktif berkembangnya adalah otak kanan. Sebab tu kita kena respect perkembangan tersebut. Kalau tak nanti kita dah menentang arus, kan. Jadi sebelum 4 tahun tu tadi kita cerita pasal behavior. 1.5 ataupun 2 tahun ke 4 tahun, itulah pembentukan behavior. Masa pembentukan behavior dah mula dah kita ajar perkara-perkara yang boleh, apa yang perlu buat, tak perlu buat, macam mana nak start handle diri, pakai baju macam mana, ambil baju kat mana, dah mandi baju kotor letak mana. Semua tu pengurusan diri perlu bermula selambat-lambatnya umur 2 tahun. Selambat-lambatnya mula umur 2 tahun. Kalau kita cakap pasal special need children, it's another story. Okay? Tapi kalau kita bercakap tentang kanak-kanak tipikal, itulah ceritanya. Okay, ceritanya umur 2 tahun selambat-lambatnya dah mula dah kita bagi dia mula untuk gosok gigi sendiri. Tapi kita monitor lah, of course. Sebabnya kalau budak dia pakai gosok gigi sendiri, the problem is tak cukup bersih. Which is tak cukup bersih, nanti akan ada masalah gigi pula. Kita monitor, kita tolong juga, tapi dia perlu dah mula boleh handle sendiri. Dia dah boleh ingat, oh tak gosok gigi lagi contohnya. Baju dah sudah mandi, baju kotor letak dekat bakul, pastikan anak tu yang letakkan, kita ingatkan tak apa, sebab kebiasaan ini yang membentuk dia. Kebiasaan macam ni yang membentuk dia. Apatah lagi pakai baju dan pakai seluar. Tahu tak sebenarnya pakai baju dengan pakai seluar sendiri ni sangat penting. Tahu tak? Mak Libah tahu tak kenapa? Sangat penting sebab nanti Mak Diva tak perlu pakai kain baju untuk dia dah. Okey. Dari sudut perkembangannya, kenapa pakai baju sendiri ni sangat penting? Sebab dia membantu proses taktil tadi, sentuhan, daya sentuhan. Ada satu test yang kita perlu buat pada anak-anak, which is bila dia datang dekat kita dan dia ada masalah menulis, masalah membaca, tak boleh follow instruction dan sebagainya. So kita akan buat satu test yang mana dekat bahagian arm dia ni, dekat bahagian lengan sampai ke tangan atas dan juga tapak tangan dia ni. Dekat sini kita akan buat test. Kita sentuh dalam keadaan dia tutup mata dan dia kena tunjuk dekat mana dia kena sentuh. Dan kes semalam, ada satu kes yang datang pada saya. Anaknya darjah 1. On the first day, pada hari pertama sendiri, cikgu dah tolak anak ni. Dan cikgu terus terang kepada
ibu bapa, cikgu kata ke sekolah khas. PPKI lah cikgu tu suggestkan. Maka terkejutlah ibu ni dan datang pada kami. Bila saya test dari sudut tactile localization ataupun untuk didetect lah tadi macam saya cakap tadi, kita sentuh dalam keadaan dia tutup mata, dia boleh sentuh tak balik dekat mana kita sentuh. Apa yang berlaku adalah dia tak dapat. Out of 10 location yang saya sentuh dia, hanya satu sahaja yang betul. 9 lagi lebih daripada yang sepatutnya. Maksudnya jauh lah, lebih daripada jarak yang sepatutnya. Jauh lah daripada tempat yang saya sentuh. Okay. So, apa kaitan dia tactile ni dari sentuhan ni? Apabila dia sentuh, itulah yang membantu dia menulis dan membaca. Especially menulis. Bila dia sentuh, dia tahu, dia peka dengan dia sentuhan, itu yang membantu dia menulis huruf-huruf dalam keadaan yang baik. Dibantu dengan diri-diri yang lain lah, visual, proprioception dan sebagainya. Tapi kita cerita tentang tactile itself pun dah fail dekat situ. Dah banyak yang lompong dekat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penting sebenarnya bagi anak pakai baju sendiri. Sebab dekat situ dia akan detect, dia akan kesan, oh tangan kanan masuk dekat lubang yang ini, oh tangan kiri masuk kat lubang yang ini. Itu adalah sebahagian daripada persepsi kanan kiri, tactile, spatial perception ataupun persepsi tentang ruang, yang mana semua tu akan presented on a piece of paper bila anak menulis. Which is kita rasa tulis hanya pada tangan dia. It is not. It is the whole body. The whole body is learning. The whole body is getting the information. Sepanjang dia membesar daripada 0 hingga 4 tahun tu, barulah dah matang, cukup matang semua skill tu, barulah dia boleh present it on a piece of paper. Which is bila anak menulis tak cantik, kita terus marah kan? Kita tak faham kenapa. Kita tak nampak. Kan mak dah ajar tadi, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kita tak faham sebenarnya salah tu daripada awal lagi. Kurangnya dekat mana kita tak faham, kita tak nampak kan? Jelas tak Muadibah saya punya penerangan? Jelas Pak Davidah. Jelas. Okay. Jadi dekat situ daripada awal lagi sebenarnya penglibatan ibu bapa dalam nak menyediakan anak untuk akademik yang kita nak dekat hujung ni sangat besar. Kalau kita tengok awal ni besar dia punya lingkaran dia. Sampai kat ujung tu sikit canek je. Untuk warna kelabu tu sikit je kan. Sebab persediaan dia adalah daripada awal. Daripada awal ni dia dah membentuk semua yang perlu ada untuk di hujung jalan. Okay? Kemudian bila behavior dah okey, dia dah stable, self-regulation dah bagus, dia bermain, perceptual motornya bagus, socialization dia pun tak ada masalah nak berkongsi. Tapi masalah berkongsi di awal usia tu normal sebab dia baru nak belajar. But it should not be more than 5 years old tu sepatutnya taklah. 4 tahun tu dia mula patut dah share. Sebab dia ikut development of play. Tapi kalau dah sampai 5 tahun, dia sepatutnya dah boleh 6 tahun apatah lagi. Sepatutnya sharing tu dah boleh. Okay. Kemudian dia akan dah complete cycle barulah ADL dan IADL. ADL ni maksudnya pengurusan diri lah. Pengurusan diri ni barulah dia boleh buat sendiri banyak perkara. Boleh pergi tandas sendiri. Pergi ke tandas ni adalah perkara yang sangat rumit. Okay, pergi ke tandas adalah perkara yang sangat rumit. Yang pertama adalah kesediaan sensori dalam badan anak. Adakah dia boleh rasa? Yang kedua, dari sudut motor kasar, motor halus, dia nak pergi tandas, dia nak kena buka seluar dalam keadaan macam dia nak buka seluar kat luar ke, nak buka seluar kat dalam ke, nak duduk dekat tandas tu, kadang-kadang tandas tu tinggi, tandas duduk kan kadang-kadang kalau dekat
tandas cangkung lagi challenging untuk dia, untuk stable, untuk apa, untuk stabilkan tubuh badan dekat situ semasa dia nak mencangkung. Kemudian cerita pula pasal macam mana dia nak pakai seluar semula dalam keadaan di tengah basah-basah baru lepas cebok. Jadi a lot of thing, banyak perkara-perkara kecil yang kita rasa kecil tapi sebenarnya satu perkara besar yang akan efek psikologi anak. Yang kemudiannya sudahnya dia tak suka dah pergi tandas kat sekolah. Ada tak pernah jumpa tak kes budak tak nak pergi tandas kat sekolah? Ada jumpa. Kita ada anak Ah. yang takut nak pergi tandas. Sebab challenge dia banyak. Challenge nak pergi tandas banyak, besar sebenarnya. Besar. Kita zaman kita tak boleh nak compare lah. Zaman kita dulu, kita ni keluar. Kita keluar, memang kita tak duduk dalam rumah. Kita keluar, kita banyak pokok, kita lompat longkang, lompat selut, lompat segala benda lah. Kita masuk sungai. Semua perkara tu dah membentuk yang awal ni. Sebab tu ibu-ibu zaman dulu, ibu ayah zaman dulu dia tak perlu bising sangat. Sebab semua tu complete outdoor. But nowadays we cannot, depends on dia punya mind sendiri tu. Parents have to involve. Nak buat macam mana kan? Zaman dah berubah. Kan? Okay. Kemudian barulah dia pergi kepada communication and speech dan juga academic. Okay. Dah cantik yang di belakang dia, barulah dia smooth nak pergi academic and communication. Okay. Hari ni kita dah 2 tahun tau. Kita dah 2 tahun berada dalam keadaan pandemik. Dalam keadaan tak boleh ke sana ke sini. Masa 2020 itself saya dah bear in mind dah. Saya nak tanya Muadibah, tahun ni penerimaan student, especially dalam 5-6 tahun tu kan, dalam 5-6 tahun tu, banyak tak yang dapat yang agak ke belakang dia punya perkembangan dia? Untuk sesi ni kita ada juga anak yang ke belakang sesi dia kerana ada yang tak pergi sekolah dan sebagainya kan, Puan Nabila? Yeah. Tapi ada yang on track, ada yang okey lah. Yang okey ada, ada pertambahan tak kepada yang ke belakang tu? Nampak macam semakin ramai ke atau biasa seperti sebelum ini? Oh, tiada penambahan. Oh, tiada penambahan. Dia okey lah, dia okey. Okay. So sebenarnya masa 2020 tu saya dah fikir habis lah ni, habis tak 2021, 2020 dia habis lah. Sebab dia budak-budak tak pergi mana, duduk rumah kan. Yang paling terkesan sebenarnya, yang paling terkesan dekat darjah 1. Anak-anak yang darjah 1 dia 5 tahun dan 6 tahun, 2 tahun kat situ, 5 tahun dan 6 tahun tu, which is fasa very critical dekat Tadika. Dia hilang. Kalau setakat nak kata apa, PDPR ni, payah kita nak cakap. So kadang-kadang saya pun tak dapat komit PDPR. PDPR anak lah. PDPR anak saya memang susah nak komit. Sebab kita ada kerja kita kan. Struggling here and there. So sebenarnya banyak sangat kesiannya mereka, which is dekat Seremban ni saya ada involve dengan satu sekolah. Sekolah ni sekolah swasta lah. So bila kita involve tu banyak kes-kes yang di refer. Dekat situ ada peningkatan. Kita nampak peningkatan dari sudut anak-anak yang ke belakang, yang bahagian low. Dia bukan low yang ke bawah ni, dia low yang dekat borderline ni. Borderline antara low ke average. Anak-anak yang dekat average ni tak ada masalah. Ramai yang macam itu, dia okey, tak ada masalah. Anak-anak yang high pun tak ada masalah. Dia memang dia perform, belajar sikit kan cepat dapat kan. Alhamdulillah, syukur. Tapi yang problemnya adalah bila anak-anak tu dekat borderline. Borderline antara low ke average. Okay. Kalau yang kita cerita dekat bahagian belakang sekali, bahagian low, bawah, InsyaAllah dia punya perjalanan tu dah tentu. Kalau yang perlu ke sekolah khas, bukan terapi ke terapi. Tapi yang borderline ni kesian. Sebab dia tak nampak jelas. Dia ni perlukan bantuan. Tapi di sekolah dia dijudge.
dia di judge. Jadi di judge bahasa Melayu apa ya? Dia dihakimi lah kiranya kan. Betul, dihakimi. Dia dihakimi. Dia dihakimi tu dalam keadaan yang tidak adil lah sebenarnya kalau kita tak tengok secara keseluruhan. Sebab tu kalau jadi guru zaman sekarang bukan jadi ibu bapa je kena knowledgeable kan. Dan guru apatah lagi sebab banyak benda baru, banyak kes-kes baru yang pelik-pelik kan yang datang kepada kita. Okay. So dekat screen, on the screen now adalah salah satu kes ni, kes lama juga, kes saya 2019 saya buat 2018 ke 2019 saya tak ingat lah. Kes lama lah, kes lama. Yang bahagian atas, picture atas yang sebelum ni adalah anak yang sama, atas dan bawah ni anak yang sama. Bila saya beri arahan tuliskan ABC sampai Z, huruf besar, huruf kecil dan juga 1, 2, 3 hingga 30 lah. So maka inilah dia punya result yang dikeluarkan. Kalau tengok apa masalah dia, Mak Dibah? Pertama dia tulis rapat-rapat. Kita ada space antara huruf dan juga kurang space dia terlalu rapat-rapat. Rapat-rapat. Kemudian gambar selepas lah saya tengok tulisan dia dah semakin besar. Mungkin dah semakin yakin untuk menulis. Okay. Kalau tengok gambar yang sebelum ni, placing ataupun penempatan tulisan dia tu dekat tengah-tengah paper, in the middle of the paper. Nampak tak? Dia tak mula kat tepi. Betul. Kat tengah. So itu adalah organisation dalam menulis. Sangat penting untuk anak. Untuk dia tahu dekat mana dia nak start tulis. Kat mana dia nak start tulis. Cikgu suruh tulis nama, nak tulis nama kat mana. Cikgu nak suruh tulis perenggan ni, nak tulis perenggan ni mula dekat mana. Akhirnya dekat mana, nak sambung dekat mana. It's very important. Okay. So anak ni adalah anak yang dah masuk tahun 1. Okay. So anak ni dia ada ABC, ada huruf kecil, ada 1, 2, 3, cumanya placingnya tidak tepat. Placingnya di tengah-tengah. So kita akan, sebenarnya anak bila dia dah belajar, dia faham bila cikgu cakap tu, tulis kat sini, mula dekat tepi, mula dekat kiri. Cikgu cakap berkali-kali kan, dia tahu, dia faham. Benda tu dah terbiasa pun sebenarnya. Tapi apabila brain is not ready, dia akan keluarkanlah apa saja. Seperti gambar di sebelumnya. So gambar selepas ni saya tak ajar tau. Saya tak sentuh langsung perkataan nak kena tulis kat mana. Saya tak sentuh langsung pencil and paper. Saya tak sentuh langsung tangan dia. Which is kita hanya buat aktiviti selama 10 minit sahaja. Berapa lama, Mak Adibah? 10 minit. Tak perlu nak bebel dekat dia. 10 minit je. 10 minit je saya bagi aktiviti dan dia come up with selepas punya result. Selepas punya result which is dia boleh buat sebenarnya. Cikgu of course lah akan lebih senang hati nampak yang selepas daripada yang sebelum kan. Betul. So sebenarnya kadang-kadang benda tu ada sikit je masalah dia yang kita kena kenal pasti di mana. Kadang-kadang anak tu tak nampak. Bukan anak tu tak nampak. Maksudnya anak tu kita tak nampak dia ada masalah. Kita rasa dia okey. Kenapa kau tak boleh tulis? Kau okey. Kenapa kau tak boleh tulis? Dan end up kita buat apa? Kita marah. Sebab kita rasa dia main-main. It is not dia main-main. It is the brain. It is the brain yang tidak bekerjasama dengan baik dengan dia pada ketika itu. So we have to know which switch yang perlu diperbetulkan. Okay. So apabila jumpa anak-anak yang macam ni, apabila ibu bapa tengok anak ada masalah begini, ini adalah result daripada kurangnya sensory processing tadi. Sensory processing ni yang ada isu dekat situ yang membawa sehingga kepada perceptual motor. Along the way semua tu ada hiccups,
dan akademik dia keluar macam ni. Kan? Then we go to the next case. Juga saya minta anak yang lain, tapi saya minta perkara yang sama lah. Tuliskan ABC. Tuliskan ABC dan 1, 2, 3. Gambar sebelumnya, anak ni tulis lah, tengoklah dalam keadaan begini kan, kejap ada huruf kecil, kejap ada huruf besar. Kadang-kadang tak certain apa benda yang dia nak tulis. Seperti di atas ni. Kemudian gambar yang selepas. Gambar yang selepas. Anak ni actually anak yang sekolah aliran perdana, tapi dia ada sedikit traits ataupun kita kata macam simptom okay. So yang ini ambil masa yang lama sedikit. Kita ambil masa 1.5 jam untuk ke hujungnya kita tengok result. Tapi bukan result ni yang saya nak. Anak ni datang dalam keadaan parents inform kita dia banyak dia banyak tantrum, dia banyak rasa tak puas hati dengan adik, tak boleh terima perubahan, kejap-kejap tukar plan dia tak boleh. So selepas sesi ini saya dah bagi tahu kalau nak jumpa saya memang tak dapat, kalau jumpa staff boleh dapat seminggu sekali, tapi kalau jumpa saya tak dapat seminggu sekali sebab saya sangat sibuk. Saya banyak sangat kerja lain. So kalau nak jumpa saya juga memang kena ikutlah bila masa yang saya boleh. So kes ni memang dijumpa saya paling awal pun 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. So after 3 weeks kita tanya balik apakah perubahannya. Alhamdulillah this kid, anak ni walaupun kita touch tu adalah perkara-perkara yang menjurus ke arah dia akademik, tapi together with that, sebab dengan kaedah yang betul, tantrum sangat-sangat kurang, dia punya impulsivity dah kurang. Apa-apa yang berlaku dia akan fikir dulu. Kalau tak sebelum ni tak nak fikir sangat, dia macam terus react, terus nak marah kan. Tapi after that dia banyak perubahan yang berlaku lah. So alhamdulillah untuk kes yang kedua itu cerita dia. Okay, so untuk kes ketiga, anak yang sama seperti yang kedua ni sebenarnya hari yang lain sebab dia dah boleh kita dah test di ABC, so saya test dia menulis ayat. So tengok yang sebelum, tengok berterabur kan, mesti tak tahu nak baca daripada mana kan Mu'alifah? Betul. Betul. Anak ni sebenarnya dia menulis daripada sini. Saya suka pergi ke sekolah kerana main. Nampak tak? Satu kertas dia guna. Macam tak reti tulis kan? Macam tak pernah belajar tulis kan? Tapi pandai pula buat ayat. Betul So kita akan expect dia tak pernah belajar ke menulis kan? Sebenarnya dia belajar je menulis. Budak sekolah biasa ni darjah 2 budak ni. Budak sekolah biasa, sekolah aliran perdana, sekolah SK, biasa. Maksudnya dia dah belajar lah menulis. So we do some activities, activity terapi. Kemudian barulah pada hujungnya inilah dia punya result. Saya bagi ayat awal je, saya suka pergi. Lepas tu dia kena fikirlah dia nak pergi ke mana kan. Kemudian dia terus tulis sendiri without any prompt. Tanpa bantuan dia terus tulis, saya suka pergi ke pantai kerana seronok. Dia construction macam mana dia bina ayat tu kita letak ke tepi dululah. Banyak lagi perkara lain yang lebih penting daripada itu. Maksudnya lebih awal daripada itu yang perlu di handle kan. Construction ayat itu nanti later on baru kita sentuh. Tapi dari sudut penulisannya, organization on the piece of paper sebenarnya dia boleh je tulis. Dalam sepanjang aktiviti ni kita memang tak sentuh pencil and paper. Sebab itu bukan kerja kita lah. Itu memang kerja teacher. Tapi resultnya di sini. Resultnya on that piece of paper. Sebab tu kadang-kadang kita tengok anak kita tu macam boleh ke tak boleh ke, sebenarnya apa masalah dia kan. Jadi sebenarnya dia mesti ada satu point yang kita tak jumpa.
Ini tentang anak-anak yang dah sekolah lah. Saya cerita ni sebab anak kita yang dekat tadika ni, yang dekat isbat ni, dia akan masuk ke sekolah. Dan dekat sekolah tu, kalau dia tak settle down, dia nampak macam pandai, macam dah belajar lah ni. Dia macam dah belajar kan. Dia mengeja sendiri, saya tak perlu bantu dia mengeja. So, maksud dia dah belajar lah, dia dah belajar mengeja, dia belajar buat ayat, dia dah belajar menulis. Tapi resultnya tidak keluar seperti mana yang dia belajar. So, bila itu berlaku, there must be something wrong somewhere lah. Satu yang saya kata, kita pergi pada root ni balik tadi. Mana root kita tadi? Pada roadmap kita tadi, kita nak yang ke ujung ni, akademik. Tapi sebenarnya kelompongan sangat banyak di belakang. Bila kelompongan banyak dekat belakang, akademik ni sangat susah nak dicapai. Susah sangat nak dicapai. Okay. Kakak ni ada soalan, Mak Liba? Jelas tak? Di ruangan chat kita ada soalan daripada ibu ayah. Tapi kalau Puan Abidah nak teruskan, kita habiskan terus. Kemudian kita akan terus kepada soalan lah. Ke macam mana Puan Abidah? This one last je. Kita akan pergi pada Q&A selepas ni. Okay. This one last cuba saya nak cakap. Allow. Dah gerak pula dia Saya skip dulu. Sekejap. Okay. Parents, allow the children. Allow me. Me tu maksudnya anak lah. Allow me to trust you. Okay. Setahun pertama kehidupan sangat penting untuk attachment. Kemudian bergantung pula kepada bagaimana kita buat parenting style kita untuk sehingga anak ni trust kita. Trust kita so that dia boleh trust the world. Itu adalah perkara penting yang kita perlu sangat-sangat perlu ingat. Sangat-sangat perlu kita pasakkan supaya kita tak lupa. Kita ada si dia. Si kecil untuk berharap pada kita. Berharap ni bukan untuk kita buatkan semua perkara untuk dia. Berharap supaya apa yang berlaku, dia akan accept apa sahaja yang berlaku pada awal usia, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Kalau selalu dibantu, contohnya terlalu selalu dibantu, yang unnecessary pun dibantu, dia akan accept perkara yang sama daripada luar, daripada environment. Kalau dia selalu dibiarkan, dibiarkan dikata tidak diendahkan, itu jugalah yang dia percaya tentang dunia. Kalau kita selalu memberikan dia kepercayaan, kita memberikan dia kasih sayang, kita memberikan support yang sepatutnya, itulah yang dia akan faham tentang dunia luar, itulah yang dia akan expect dari dunia luar, dan itu yang dia akan berikan pada dunia luar. Sebab tu kita dengan anak kita ni, kita nak bentuk anak kita ni supaya anak kita ni menjadi seseorang yang memanusiakan manusia lain. Faham tak maksudnya? Memanusiakan manusia lain ni maksudnya menyantuni manusia lain sehingga mendamaikan sekalian alam lah. Okay. So saya rasa itu sahaja daripada penyampaian ini, itu sahaja. Ada apa-apa soalan ni tadi? Ada soalan daripada ibu ayah. Saya akan bacakan. Soalan yang pertama tadi daripada Encik Nizam. Screen ni, screen time ni termasuk TV juga ke Puan Abidah? Soalan dia. Ya. Jawapannya ya. Jawapannya ya. Screen time, apa sahaja yang melibatkan screen, dia ya. Dia adalah screen time. Cumanya of course kalau kita kata antara television dengan gadget phone, of course actually phone is worse lah. Phone ataupun gadget yang boleh dipegang ni is worse. So in a lot of way. Dari sudut dia pegang rapat dekat, dari sudut kalau tengok TV biasanya kadang anak pandang juga ke kiri kanan. Kalau dengan gadget dia tak pandang kiri kanan dah. Dekat situ je. Tapi somehow it is the same. Betul.
Okey, menjawab soalan Hmm. Cik Nizam, memang termasuklah TV tu antara screen time anak-anak. Seterusnya, pertanyaan Hmm. daripada ekspresi EJ. Pertanyaan, bagaimanakah nak menangani anak yang ada gangguan makhluk halus yang merubah personaliti anak kita? Jumpa Ustaz lah. Tak payah nak Soalan jawab dia. tu dah. Tu jumpa Ustaz lah tu. Saya Ustazah pun bukan. Okey, kalau daripada ruangan chat, kita ada 2 soalan sajalah. Tadi mengenai tadi Encik Nizam memang termasuk Macam mana? yang Ada soalan baru? EJ tu, soalan baru. Saya pun. Daripada Nur Hafizah Muhammad Saad. Macam mana nak handle anak yang setiap hari akan menangis untuk pergi sekolah? Kena pancing mainan baru akan slowly okey. Macam mana nak handle anak yang Okay. menangis? Dia both way sebenarnya, tadika dan juga parents kena bekerjasama lah. Yang pertama, parents persediaan di rumah. Yang pertama persediaannya adalah pastikan anak tu betul-betul bersedia. Bukan 7 pagi, katalah 7:30 pagi kita nak keluar rumah hantar anak, bukan pukul 7 pagi baru dia bangun. Okay. Jangan pukul 7 pagi baru dia bangun. Kalau boleh lebih awal, sebab persediaan mental setiap anak tak sama. Ada anak yang persediaan mental dia hanya perlukan beberapa minit untuk dia segar di waktu pagi. Macam anak-anak buah saya ya. Tapi nampaknya yang anak saya tidak. Anak buah ya, anak saya tidak. Anak saya memang dia melalak dahsyat gila pagi-pagi. Setiap pagi. Anak saya yang sulung, saya kata tak jumpa kerusi tu, daripada umur 4 tahun sampai dah darjah 2, setiap pagi menangis. Saya tak tahu bila dia nak berhenti. Tu anak saya tu. Anak saya yang kiranya saya perasan apa masalah dia. Saya cakna tentang masalah dia. Maksud saya reti lah nak tengok apa masalah dia kan. We handle the situation daripada dia kecil lagi. Tapi nak buat macam mana kalau dah dia nangis? Tapi kena usahalah. So yang pertama apa yang kita buat pagi-pagi untuk seperti anak yang begitu, ada certain anak dia jenis kadang-kadang dia nak mak yang kejut atau kadang-kadang dia nak ayah yang kejut. Dia ikut, setiap family tak sama. Macam anak saya yang sulung dia nak saya yang kejut. Kalau saya yang kejut, dia okey. Ayat dia macam ni. Ayat saya dengan dia lah. Wajihan nak Umi cakap baik-baik ke nak Umi marah? Kepantangan dia kita marah. Kepantangan dia tak suka saya marah. So bila dia dengar ayat macam tu, memang dia tahu kalau dia tak bangun dia memang kena. Tapi bukanlah maksudnya semua. Saya tak cakap cara saya yang terbaik ya. Saya memang ibu yang garang. Kalau jumpakan saya kat luar memang nampaklah saya sangat garang dengan anak-anak saya, especially yang sulung tu. Saya tak cakap itu yang terbaik, tak. Itu masing-masing punya parenting style. Saya pun tak tahu macam mana nak kurangkan kegarangan tu. Tapi yang penting adalah persediaan. Dan saya perasan anak saya ni kalau dia bangun pagi dalam keadaan tidak kena marah, mood dia superb, memang baik. Mood dia memang baik. Saya yakin anak yang lain juga begitu. Kita suka tak bangun-bangun pagi kena marah dengan lelaki kita kan? Bangunlah malam. Itu tak suka kan? So samalah dengan anak kita. Anak kita pun manusia juga. Itulah mak jiwa. Itu nature seorang manusia. Tak ada siapa yang suka. Tak ada siapa yang suka kena marah pagi-pagi. So kalau boleh elakkan marah-marah. Tapi kalau boleh kejutlah awal juga. Supaya dia boleh bersedia. Kemudian sarapannya macam mana. Dia dah bersedia sarapan pagi ke tidak. Don't start the morning with the gadget. Kalau start pagi-pagi dah gadget macam mana. Kan? Betul. Okay. So different budak, different cara lah. Kemudian di sekolah pun ada peranan dia. Dekat sekolah cikgu macam mana cikgu grade anak, macam mana cara cikgu pujuk anak. Macam di sekolah tadika anak saya yang nombor 2 sekarang ni, apa yang mereka buat, yang girls untuk anak-anak yang perempuan, dia bagi crown plastik tu, bersin tu kan. Dia bagi seorang satu crown. So every morning semua datang dengan crown. Excited first week of the school, datang sekolah pakai crown.
Budak perempuan Mm-mm. sukalah kan. Yang boys, dia orang bagi kereta mainan. So Hmm. kita memberi persepsi yang indah-indah belaka lah. Yang mak pun, yang parents pun ada memberi persepsi yang indah dari Hmm. rumah. Yang sekolah pun ada peranannya di sekolah. So it depends on situation masing-masing. Saya Mm-mm. menjawab tak soalan tu? Menjawab. Dan ia juga memberikan satu tidak menangis di Hmm. pagar. Hmm. Okey. Seterusnya Puan Okay. Abidah, kita ada Ada lagi soalan? soalan. Ada Mhm. lagi. Macam mana nak bantu anak untuk menjadi seorang yang yakin pada diri sendiri, yakin dengan kebolehan diri? Okey. Okey. Dia berbalik kepada aktiviti yang pernah kita bagi pada dia ataupun apa exploration dia sebelum ini ataupun apakah experience dia yang dia pernah lalui sebelum ini. Bila anak yang tak yakin ni, dia bermula dengan keyakinan dia pada tubuh badan dia. Adakah dia boleh handle tubuh badan dia dengan baik? Anak yang cekap, anak yang orang kata lincah, biasanya dia yakin. Sebab dia tahu macam mana nak handle badan dia. Anak yang clumsy, anak yang kadang-kadang senang terjatuh, takut tinggi, kadang bukan takut pun, memang jenis lasak tapi lasak yang senang jatuh. Contohnya anak-anak yang macam ni dia memang akan ada isu dari sudut keyakinan diri. Sebab perkara pertama anak buat adalah main. Sebelum belajar anak buat apa? Anak main. So keyakinan dia dapat dengan main. Kalau kita tengok development of play ataupun bukan development of play, kita panggil dia macam rukun bermain lah. Dia komponen, what is the component dalam bermain tu kan. Kat Mm-mm. hujung sekali tu dia ada kepuasan bermain. Kepuasan bermain bila dia dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 6 adalah kepuasan bermain. Dia dapat kepuasan bermain tu together with keyakinan diri. Dia yakin Mm. yang dia boleh buat. Dia yakin dia boleh enjoy. Dia yakin dia boleh belajar. Dia yakin dia boleh dengar. Dia yakin dia boleh ikut. Dia yakin dia boleh faham. So semuanya dalam bermain. So dia nak Mm. main dengan bagus tu adalah kepada depends kepada dia punya the whole body punya punya perkembangan lah. Bagaimana berkembangnya tubuh badan dia, bagaimana dia berkawan, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia melihat, bagaimana dia bergerak. Semua tu sangat banyak menyumbang pada Mm. keyakinan diri. Cerita tentang anak saya sebelum kan, anak saya tu dulu dia suka cakap wajah tak pandai. Wajah Mm. tak pandai, wajah tak reti, wajah tak boleh buat. So saya perasan dia punya fine motor memang agak bukanlah poor, bukan tidak terbelakang pun. Cumanya dia macam tak berapa nak boleh hasilkan perkara-perkara yang kreatif dengan tangan. Macam itulah. Which is masa tu age dia darjah 1 kan budak dah mula buat origami, lukis cantik-cantik. Which is dia tak sampai lagi level tu. So bila dia tak sampai level sama dengan kawan sebaya, dia akan rasa dia ke belakang. So sebab saya sibuk, saya tak dapat nak agak sibuk lah, saya tak dapat nak duduk dengan dia, tak dapat nak buat dengan dia. So what I did was saya hantar dia pada kelas melukis. Saya hantar dia ke kelas Mm. melukis. Dan kelas melukis tu sebenarnya saya tak expect pun dia untuk dia melukis cantik-cantik macam artis tak ada. Kita just nak bagi dia explore. Mm. Dan dia akan bawa balik hasil-hasil yang dia sendiri cakap dengan kita. Tapi tak cantik. Tapi tak cantik. Dia akan cakap macam tu. Sebab dia dah tengok lah kawan-kawan dia buat lagi cantik kan. Itu tak ada nak Mm. salahkan dia lah. Sebab mak pun tak berapa nak artistik. But Mm. it's okay. Sebenarnya kita tak apalah, tak cantik tak apalah. Satu kita pergi belajar. Tak semestinya Mm. kena cantik. Kita buat je. So accept every imperfection tu. Yang tidak perfect tu, semua yang tidak perfect tu kita accept dan memberi galakan. Dan Alhamdulillah after dalam 3 months macam tu, dia dah tak ada perkataan wajah tak pandai. In every Alhamdulillah. aspect. Dia bukan dalam art sahaja, in every aspect. Dalam semua perkara dia nak cuba. Sebab dia dah mula ada rasa yakin. Mm. So it depends on situation. Kalau katakan kanak-kanak tu yang tak yakinnya adalah contoh dia takut tinggi. So mungkin itu yang kita perlu tangani dulu. Mm. Ini kita cerita tentang secara keseluruhan ni. Kalau katakan anak tu adalah anak yang memang memerlukan
consultation pakar, perlu pergi kepada pakar. Kalau katakan anak tu masalahnya sikit dan kita rasa macam kita boleh handle, yes, kita boleh handle. Kalau perlu pada pakar, please go to the pakar. Okay? Okay. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, Puan Abidah. Assalamualaikum. Saya nak tanya, anak saya lambat boleh bercakap dan susah menerima arahan. Apa tips? Ada tips tak untuk dia dengan arahan? Okay, baik. Mendengar arahan ni sebenarnya banyak dia punya skill yang asas dia tahu sebelum dia nak dengar arahan tu. Sebab tu daripada awal anak tu umur dah setahun lebih kita dah mulakan minta barang dekat dia. Nak, simpan, letak kat sana, kita dah mula pada awal. Tapi dia benda ni perjalanan dia jauh lah. Perjalanan dia jauh daripada dia kecil. So what should happen sebenarnya dari sudut perkembangan bercakap ni pada usia dalam 3 bulan macam tu kita kena perhati dia toleh tak pada bunyi. Toleh tak pada bunyi dan dia boleh detect tak mak dia ataupun orang lain, orang luar. Parents dia atau orang luar dalam 3 bulan, 3 bulan 6 bulan macam tu. Kemudian pada umur setahun dia dah mula sepatutnya boleh panggil umi abi ataupun ibu ayah. Dia dah boleh ke belum? Kalau daripada awal tu memang dia ada kelumpungan ataupun kelewatan daripada awal, then we have to aware and start something. Okay? Kemudian umur 2 tahun sepatutnya anak tu dah boleh gabung 2 perkataan dalam satu ayat. Gabung 2 perkataan dalam satu ayat. Contohnya, contohlah kalau anak yang jenis sensing ni, Umi cantik contohnya kan, anak bodek kan, anak bodek mak dia kan. Ataupun air panas, air panas kalau dia masih lagi pelat. Kemudian apa lagi, beg berat contohnya, dia boleh gabung 2 perkataan. Okay, dah boleh gabung 2 perkataan. Tapi 2 perkataan ni mestilah perkataan yang boleh memberi makna lah bila dia digabung tu. Okay, tak bolehlah jadi sudu garfu. Sudu garfu dia tak jadi satu ayat. Dia tak bolehlah jadi buku pensel. Dia tak bolehlah jadi macam tu kan. Okay. So, by the time 4 tahun, dia dah boleh cakap ayat panjang. Bila dia dah boleh cakap ayat panjang, bermaksud dia dah boleh faham arahan yang panjang. Sepatutnya kalau kita bagi 2 step, at least 2 step instruction dia dah boleh follow. So dekat mana yang dia tertinggal? Kita tengok balik dekat mana yang dia tertinggal. Dan dari sudut tipsnya adalah sebenarnya benda ni perlu bermula daripada awal dan lihat balik skill mendengar. Skill mendengar. Kemahiran mendengar tadi tu. Kemahiran mendengar dia bermula dengan localization. Dia tengok dekat dia detect daripada mana agaknya mak dia ni bercakap. Macam kes yang saya handle, one of the case yang saya handle, bila kita test bunyi yang di belakang, atas, kanan dengan kiri dia boleh detect, tapi bila bunyi daripada bawah dia tak boleh detect. Dia akan banyak confused dekat situ. Tapi memang kalau saya bagi arahan kat budak ni memang dia tak dapat nak tak dapat nak dengar. So bila kita jumpa dengan kes-kes yang macam ni, kalau katakan ketinggalannya itu lebih daripada 6 bulan, jarak delay dia tu, yang sepatutnya lah jumpa pakar. Tak boleh dah nak buat sendiri. Okay? Sebab kalau kes tu depan saya, bolehlah saya bagi tahu apa nak buat next. Tapi sebab kes tu tak ada di depan, saya tak tengok secara direct, susah juga nak bagi pesanan secara direct tu. Betul. Seterusnya, Puan Abidah, soalan, boleh tahu rumusan tempoh screen time terbaik untuk anak-anak sekolah tadika 4 ke 6 tahun dan anak-anak sekolah rendah 7 hingga 12 tahun. Rumusan tempoh screen time. Okey. 4 tahun ke atas dalam 2 jam macam tu. 4 tahun ke atas dalam 2 jam. 2 tahun ke bawah strictly no, strictly tak boleh, langsung tak boleh. So 2 tahun tu dah boleh lah sejam, dalam sejam sehari. Sehari tau, bukan sekali bagi, sehari. Okey, kemudian 4 tahun tu dalam 2 jam.
Kalau dah sekolah kan, dah sekolah 7 tahun ke atas tu, to say more than 3 hours pun macam takkan nak bagi tiap-tiap hari 3 jam kan. Sekolah pun dah berapa jam. Kan balik tengok TV je. Betul. So kalau kita tengok kan, dia lebih kurang macam tu lah. Dia kurang begitu. 2 ke 3 jam is okay untuk anak 7 tahun ke atas. Tapi takkan nak bagi semua kan. Takkan nak bagi selama tu pula kan. Sebab kalau kita tengok anak yang dah sekolah ni, kecuali hari cuti tu lain lah. Kalau kita tengok anak sekolah, anak yang dah bersekolah, kebiasaannya memang balik petang. Jarang ada yang balik pagi. Balik tengah hari. Balik pagi pula kan. Balik tengah hari. Jarang ada yang balik tengah hari. Biasanya anak-anak kita balik petang, especially yang sekolah agama. So bila balik petang, bayangkan dalam keadaan penat, mestilah dia mandi dulu, makan dan sebagainya. Dah sampai waktu petang tu, biasanya kalau kita memang tak provide environment yang dia boleh bermain, confirm dia akan cari gadget sementara menunggu maghrib. Betul tak? Dah sampai waktu maghrib tu, takkanlah kita maghrib anak kita tengok TV. Betul tak? Betul. Takkanlah kita bagi minum waktu kita maghrib kan, jadi sama-sama dah sebab dah isyak dah perlu tidur dah. Anak tidur buat apa tak rasa. Oh, Puan Abidah. Yang belakang tadi kita tak dengar suara Puan Abidah. Okay, ni tak dengar. Tadi ada gangguan sikit masuk. Okay. Okay, dah dengar. Okay. So, anak ni dia perlukan rutin kehidupan lah. Senang cerita kalau dia ada rutin kehidupan sebenarnya tak cukup pun masa untuk dia habiskan 3 jam tu untuk duduk tengok TV ataupun gadget. Kecuali waktu cuti lah. Waktu cuti tak ada weekend or anything lah kan. Tapi kalau boleh isi masa perkara-perkara yang sepatutnya, it's gonna be much better. InsyaAllah betul. Betul. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada lagi 2 soalan berbaki di sini. Soalan yang kedua akhir. Puan, macam mana nak melatih anak supaya bercakap dengan betul? Okay. Anak saya berumur 6 tahun, masih lagi pelik bercakap. Tapi dia banyak bercakap. Tapi kalau diberi ruang untuk bercakap, non-stop bercakap. Tapi pelik. Pelik tu pelik yang teruk ke tidak? Dia tulis kat boleh chat faham ni, tak? masih lagi pelik teruk. Oh, okay. Kalau pelik teruk memang kena jumpa speech therapist. Bukan saya occupational therapist. Kena jumpa speech therapist. Sebab speech therapist ada teknik untuk membetulkan. Biasanya pelik teruk ni adalah because of praxis ataupun motor planning. Indahnya kejadian Allah ni, Allah jadikan setiap pergerakan tu dia ada kira-kiranya di bahagian otak. Puan, minta maaf Puan Abidah. Suara tak masuk. Suara Puan Abidah tak masuk jelas. Okey, ni pun tak dengar. Okey, dengar tak? Okey, cantik. Dengar tak? Okey, maaf okay. Apalah, kat mana tadi dah lupa. Pelat motor planning. Okay. So, bila anak yang ada masalah pelat, dia melibatkan setiap dalam mulut. Bersyukurlah kita anak-anak yang tak pelat tu tak ada masalah tersebut sebab sebenarnya memang banyak komponen yang perlu ada bila nak bercakap. Sangat banyak masa dekat sini. Sebab tu antara benda yang sangat membantu anak-anak bercakap adalah physical activity. Sebab physical activity tu dia mencantikkan daripada bahu ke bawah, masa tu otot daripada bahu ke bawah. Dan dia akan membantu penjagaan ataupun pergerakan otot bahagian sini, bahagian tengkuk ke bahagian mulut. Sebab dia disokong oleh the whole body. Itu yang berlaku kalau kita bercakap masa kita tengah baring dan bercakap masa kita tengah duduk ataupun bercakap masa kita tengah berdiri.
Bila kita berdiri lebih jelas kita cakap daripada kita baring. Sebab keseluruhan tubuh mainkan peranan. Tapi kalau pelat teruk memang kena jumpa pakar. Sebab pakar ada cara tertentu yang tersendiri yang orang kata cara dia sendiri, cara yang khas untuk bantu anak ni memahami bagaimana nak menggerakkan setiap otot dalam mulut. Kadang-kadang ada juga because of tongue tie. Ada tongue tie tak? Yang bawah lidah dia tu ada satu, dia terikat dengan satu daging. Macam gitu. Ada tak tongue tie? Kalau tak ada tongue tie, then memang speech therapist je lah yang boleh bantu. Memang kena speech therapist. Dan kena cari speech therapist yang betul-betul speech therapist sebab sekarang ni speech therapist ke occupational therapist ke, masalahnya ramai yang mengaku therapist, tapi problem dia adalah to be a therapist you have to learn a lot of things. Dia tidak semudah memberi aktiviti. Betul. Seterusnya, Puan nak tanya pendapat. Ada setengah pakar mengatakan kita tidak boleh marah anak, nanti kacau emosi anak. Bagaimana cara memarahi anak yang lebih efektif? Payah soalan. Tanya dekat mak yang garang. Saya pun tengah cari cara ni. Saya ni garang orangnya sebenarnya. Tapi saya tahu garang tu tidak bagus. Saya bukan orang yang cerita lain buat lain Saya cerita je. Saya tahu marah tak bagus, tapi itulah sebab maybe pembesaran kita begitu kan. Kita pernah dibesarkan begitu. Cara nak memarahi anak, tapi yang most important yang perlu ingat adalah sekiranya kita marah-marah anak kan, kita marah-marah anak, katalah kita marah anak ni dalam keadaan kita memang tengah penat, balik kerja penat, kita kerja sekarang, zaman sekarang kerja mental yang penat, mental sangat berat, mental menanggung sangat banyak beban zaman sekarang ni. So tak sama dengan zaman dulu banyak menggunakan kudrat, zaman sekarang sangat banyak menggunakan mental. So bila kita nak menjadi parents di rumah, mental juga perlu sangat stabil di rumah. Problem apabila kita dah penat dekat tempat kerja, kemudian nak balik rumah menghadap anak-anak affected by our emotion. So mungkin kita boleh fikirkan balik. Salah satu tips yang kawan saya bagilah, kawan saya kata, aku kalau nak marah anak aku fikir, kalau aku tak penat aku marah tak? Tips je lah, tips tak nak marah anak. Dia kawan saya kongsikan cerita lah. Aku akan fikir kalau aku tak penat ni, aku tak marah anak aku ni. Mungkin kadang-kadang sebenarnya benda tu tak besar pun. Kadang-kadang dia just nak tanya soalan je dengan kita. So kalau kita nak marah tu pasti ada sebab kan. Contohlah dia buat kesalahan. So bila kita buat kesalahan, the most important adalah marah dengan explanation. Kalau kita nak marah, kalau katakan memang jenis kita nak marah kan, tapi kena marah dengan explanation. Maksudnya kena faham, bukan bebel. Sebab anak tak suka dengar, dan bila kita explain tu jangan menjerit. Elakkan menjerit. Kadang-kadang anak ni bila dia dah faham kita pandang, kita jeling sikit, dia dah faham. Anak kena faham kenapa dia marah. Ni bukan zaman dulu. Zaman dulu kita tak tahu kenapa pun kita kena marah juga kan. Tapi zaman sekarang anak kena faham kenapa dia dimarah ataupun apa sebab dia. Okay. Susah soalan tu. Sebab saya pun marah kan. Kita menerangkan kepada mereka kenapa kita tegur dia sebenarnya. Jadi dia tahu dia silap apa kan, Puan Abidah kan? Betul. Seterusnya, betul. kita ada lagi soalan. Assalamualaikum Puan, bagaimana dan apa aktiviti yang perlu ditekankan untuk anak yang lambat bercakap? Sebab anak saya aktiviti pandai buat sendiri tapi bercakap satu ayat pun tidak lagi. Umur berapa anak yang tak bercakap lagi ni? Encik Ahmad Akil. Anak berapa? Ada ke? 5 tahun 5 ke 6 tahun rasanya anak saya just menjagakan umur anak dia.
Sebab dia Okey. tak respon. Kalau okey. Kalau 5-6 tahun tu patut dah ayat panjang lah tu. So, kalau tidak bercakap lagi, kena tengok semula dia follow instruction macam mana. Dia follow instruction tak? Bermain okey. Tapi sebenarnya pandangan bermain ni kalau kita hantar ke pakar, pakar akan observe in another way yang lebih deep, lebih terperinci. So kalau katakan memang 5 tahun masih belum boleh bercakap, please jumpa pakar ya. Jangan cakap, jangan harapkan cikgu, kesian cikgu, semua benda cikgu nak buat. Cikgu tu dengan gaji mengajar dia banyak lagi. Dah, kadang-kadang yang tak bercakap pun cikgu juga kena, kesian ke cikgu. Bawa lah jumpa pakar. Kalau 5 tahun masih belum ada perkataan, jumpa pakar. Kesian ke cikgu. Nanti kita ganggu kerja cikgu yang banyak-banyak tu. Cikgu happy to help tapi kerjanya banyak. Betul. Kita lagi 2 soalan. Okey, kita lagi. Lepas tu kita akan terus berhentilah. Soalan yang kedua akhir. Ulang lagi kedua akhir. Wajarkah anak yang umurnya 5 tahun tapi dimasukkan ke 6 tahun sedangkan tahap dia masih perlu bimbingan guru di 5 tahun? Kenapa nak masuk 6 tahun soalan dia? Kenapa nak masuk 6 tahun tu? Sebab kawan-kawan ada di 6 tahun. Oh, anak Suka jadi request macam lah. tu? Anak request. Anak request. Mungkin ni. Okey. Mm-mm. Payah nak jawab ni. Okey, dia ada anak-anak yang suka berkawan dengan anak-anak yang suka berkawan dengan Abang-abang. anak-anak yang apa ni? Abang-abang. Dia suka kawan dengan orang yang lebih tua daripada dia. Biasanya anak-anak macam ni karakter dia karakter yang a bit, dia suka main dengan orang yang besar. Dia suka main dengan orang yang besar. Dia tak suka, dia rasa macam budak sangat kalau yang kawan sebaya dengan dia tu. Okay. Pro and cons dia sebenarnya kalau tadika tu jenis tadika yang santai ataupun dalam erti kata tak adalah kena buat certain homework yang sangat-sangat ditekankan dan sebagainya. Maksudnya santai, cara santai sebenarnya tak ada masalah. Tapi kalau tadika tu memang tadika yang homework pun sekian-sekian, expectation sekian-sekian, then kena tengok budak tu boleh bawa ke tidak. Kalau budak tu tak boleh bawa, tak boleh lah. Betul. Soalan terakhir, macam mana nak handle anak-anak yang bila disuruh belajar menangis? Tetapi membuat aktiviti lain, bermain, bergaduh, tak menangis. Tengok TV tak menangis. Belajar menangis, belajar menangis. Itulah kan. Mak Alifah kalau kena pergi belajar nangis tak? Kerana terpaksa Nangis dan juga kurelakan. kita kan. Kurelakan. Sebenarnya belajar ni memang benda berat. Macam mana pun. Okay? Belajar ni benda yang berat. Sebab tu saya kata anak 4 hingga 6 tahun ni kaedahnya mesti kaedah kreatif, kaedah bermain, bukan kaedah zaman dulu lagi. Kalau kita tengok handphone zaman dulu kala sampai zaman sekarang berubah-ubah. Daripada bersatu gajah sampai kepada sekecil-kecil handphone sampai kepada yang selebar-lebar handphone dia dah jadi sekarang kan. Tapi kalau kita tengok classroom, bilik darjah daripada zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Kat situlah meja, kat situlah kerusi, kat situlah whiteboard. Jadi perlu ada perubahan dari sudut teknik dalam kelas. Ini benda yang serius sebab kita rasa alah selagi bolehlah. Kalau kita ada jiwa nak merubah pendidikan menjadi sesuatu yang lebih interesting, menjadi sesuatu yang lebih ke depan, menjadi sesuatu yang lebih mesra kanak-kanak, akan ada banyak sangat perubahan dalam bilik darjah. Ada sangat banyak perubahan. Tapi benda ni sangat susah nak diubah kalau terlalu banyak kerja. Terlalu banyak, macam cikgu-cikgu SK contohnya kan, kerja dia orang banyak. Bila masa dia orang nak brainstorm tu buat benda-benda yang kreatif? Bila masa dia orang nak brainstorm tu buat benda-benda yang baru?
dengan expectation from the pengurusan yang sangat banyak kan. So sebenarnya semua side, semua pihak memainkan peranan. Ibu bapa ada peranan dia, which is yang pertama tadi kita dah cakap awal-awal, ibu bapa memang kena sediakan anak daripada rumah. Memang kena ada persediaan daripada rumah. Nak tak nak persediaan daripada kecil sampai ke 4 tahun tu mesti mantap. Dan disambung di sekolah. Kalau yang persediaan awal tu dah tak ada, dah lompong, cikgu akan susah. Kemudian cikgu pun ada peranan dia. Cikgu ada peranan, pengurusan tempat pendidikan tu pun ada peranan dia. Semua perlu mainkan peranan masing-masing. Okay? Betul. Ibu ayah dan juga guru di sekolah. Betul. Okey. Ada lagi ke soalan? Okey, soalan terakhir. Ni confirm terakhir. Bagaimana menghadapi anak-anak yang menampakkan sifat membuli adik? Oh, suka buli adik. Okey. Bagaimana respon ibu ayah? Dia suruh nak buli adik ni sebab dia biasa menang. Ataupun parents biasa tak perasan kan. So biasa authority lah, kadang-kadang karakter leadership buli. Sebab kadang-kadang ni dia memang ada karakter, dia akan ada karakter masing-masing. Kalau leadership tu dia akan dapat daripada kecil. Tapi kalau kita tak betul-betul China, kita tak betul-betul perhati, kita tak betul-betul bentuk, dia akan jadi membuli lah. Sebab orang yang nak lead ni biasanya dia nak menguasai keadaan. Biasanya lah. Tapi dia ada kaitan juga, selain daripada karakter anak tu sendiri, dia ada kaitan dengan reflexes. Reflexes saya cerita sedikit, mungkin ada masa sikit dalam manager tu. Reflexes ni ataupun tindak balas, kita faham reflex sebagai tindak balas kan. Tapi apa yang saya nak sebut tentang reflex adalah primitive reflex. Primitive reflex ni dia ada daripada dalam perut lagi. Ada primitive reflex yang ada daripada dalam perut. Contohnya yang banyak mempengaruhi peribadi anak tu ataupun bagaimana emosi anak tu, salah satunya adalah moro reflex ataupun kita panggil sebagai startle reflex. So moro reflex ni untuk anak-anak yang ada moro reflex ataupun moro reflex dia masih belum matang. Moro reflex sepatutnya matang paling lewat pada usia 8 bulan. Bulan sewaktu baby, bukan dalam perut lah, baby lah, dia dah keluar, dia dah sebulan, 2 bulan, tapi ada anak yang sampai reflex. So what will happen, biasa akan melawan. Dia adalah fighter, anak yang fight. Dia akan memberi persepsi. Sebab tu bila baby bila dia moral reflex berlaku, dia akan depa tangan. Contoh dia dengar bunyi bising, dia akan depa tangan, depakan kaki dan dia akan start menangis. So what will happen? Ibu akan lengkapkan dengan cara dia berada dalam broken family contohnya, ataupun berada pada tangan pengasuh yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak memberi perhatian yang sepatutnya.
ilmu baru kepada diri saya sendirilah terutamanya bila kita dengar kes daripada Puan Abidah, kita dengar perubahan anak tu, gambar sebelum gambar selepas. Jadi kita semua kami guru-guru di Pasir Isbat Limkas juga ibu ayah, kita sama-sama aplikasikan kepada anak-anak kita dalam menjadikan anak-anak kita ni anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kami sebagai penganjur guru-guru di Pasir Isbat Limtias mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu ayah atas penyertaan yang sangat memberangsangkan dalam program kita pada pagi ini. Juga jutaan terima kasih kami ucapkan kepada panel kita pada hari ini, Puan Abidah binti Abdul Ghani, kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita semua. Semoga program ini dapat diteruskan di masa akan datang sekaligus dapat melahirkan anak-anak kita yang cemerlang di dunia dan di akhirat, insya-Allah, amin. Sebelum kita tutup majlis, ibu ayah dan juga yang menyertai boleh buka kamera untuk sesi bergambar pada pagi ini. Boleh on kamera semua?